daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sepupu Nabi. Pak dia Al-Abbas dengan bapa Nabi Abdullah, dua beradik. Dia cerita satu kisah. Dia kata anna Dhimadan qadima Makkah. Kata dia ada satu orang nama dia Dhimad. Dhimad ni satu hari dia mai ke Mekah. Wa kana min ardi Shanu'ah. Tuan tengok yang kata riwayat hadis ni dia go detail. Dia kata satu orang nama Dhimad, dia ni satu hari sudah mai Mekah. Dia terang siapa dia Dhimad ni. Dia kata Dhimad ini dia daripada Bani Azdin, nama satu suku. Kita tak rajin dengar nama Bani Azdin ni, kita tak rajin dengar. Tetapi mereka ni adalah satu suku ataupun satu puak yang besar sebenarnya. Mereka ni asal Yaman. Kemudiannya mereka ni berpecah di merata tempat. Mereka sampai di Madinah, mereka sampai di Syam, di Syria, merata tempat mereka ni sampai. Dan mereka ni adalah suku asal kepada Aus dan Khazraj. Hak ni kita selalu dengar. Di Madinah ada dua puak besar, satu Bani Aus, satu Bani Khazraj. Bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, di antara benda mula Nabi buat ialah Nabi jadikan Aus dan Khazraj yang selama ni duk berperang, duk bergaduh ni, Nabi bagi mereka ni jadi saudara. Aus dan Khazraj ini asal-asalnya daripada satu bani, iaitu Bani Azdin. Wa kana yarqi min hadhihi ar-rih. Yang kata Dhimad ni, dia ni kelebihan dia apa dia? Dia pandai jampi orang. Especially min hadhihi ar-rih. Orang yang kena jenis penyakit gangguan. Benda ni ada tak tuan-tuan? Ada. Gangguan. Jadi tak ketahuan pasal apa? Pasal gangguan. Dia nampak macam-macam. Dia nampak mai dekat dia ni gigi tajam, mata merah, ada tanduk dua tapi sebelah dah patah. Dia nampak macam ni. Orang lain tak nampak, kita tak nampak, tapi dia ni dia pergi nampak benda ni. Saya ada satu kawan dulu, ustaz, Allah yarham, dah meninggal dah. Dia cerita kat saya, dia kata, "Ina abang kat Inter." Dia tak tahu lah betul tak betul benda ni. Tak apa dia? Dia kata, "Lu nampak pelik-pelik," dia kata. Satu hari tu balik, dia kata bawa kereta ke 12 lebih. Dia kata boleh rasa, dia kata ada benda tumpang belakang. Dia lumayan cakap macam ni kan. Saya kata okey lah, apa itu? Sampai di rumah dia kata anak park kereta, anak tak masuk terus lah rumah. Pasal tahu dah dia akan ikut. Dia kata anak pusing rumah dulu. Pusing sekali memang dia ikut. Dia kata masuk round kedua buang baju buah tebau, dia kata dia ikut. Dia kata mai round ketiga, dia kata pergi belah tepi rumah tu ada tanam pokok pisang apa sikit, dia kata anak pegang bata merah rembah, dia kata. Cerita serius dia cerita serius. Kita ni duk nak tergelak duk tahan lah. Rembah ke bata merah, dia kata terpelonok pergi kat padu pokok pisang tu, dia kata tanduk patah sebelah, dia kata. Satu ada jadilah contoh kau oleh pula, kata. Kita tidak menafikan wujud benda ni. Pasal apa? Pasal Quran hadis cerita wujud mereka ni. So kita tak minat dan kita pun tak mau layan. Macam ni bila cerita hampir sembang dengan orang yang minat benda ni. Kita nak tanya entahlah betul ke tak tahu. Kita kata benda ni tak tahu, kalau cakap pun mohong. Pergi tanya orang yang reti. Tak kata dia. Tak ada yang tak percaya tak benda ni? Apa tak percayanya? Quran cerita. Kewujudan mereka ni Quran cerita. Hadis Nabi cerita. Malam ni kita jumpa pula ayat ni. Dia kata wakana, dan adalah Dhimad tadi ni yarqi min hadhihi rih. Dia ni dia boleh jampi orang yang kena jenis penyakit-penyakit rih ni, maksud dia angin. Dia kena gangguan yang berpunca daripada benda-benda macam ni, angin. Fasami'a sufaha'a min ahli Makkah yaqulun. Hadis ni kata apa? Dhimad ni dia mai di Mekah, dia dengar geng-geng sufaha. Tuan-tuan, kuliah bulan lepas kita dah sebut dah tentang as-sufaha, golongan safi, golongan yang tak tahu nak urus harta sendiri. Sehingga mereka ni terpaksa dilantik satu trustee untuk nak jaga harta mereka. Mereka ni golongan safi ataupun plural dia sufaha. Sufaha ni maksud dia orang bodoh. Hadis ni kata apa? Fasami'a sufaha'a min ahli Makkah yaqulun. Ada satu kumpulan orang-orang bodoh di Mekah ni, dia kata inna Muhammadan majnun. Kalau cerita pasal Nabi Muhammad, dia kata inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad ni dia ni betul-betul majnun. Majnun maksud apa? Mereng, gila. So orang Mekah yang tak percaya Nabi Muhammad, tak beriman dengan apa yang Nabi Muhammad bawa, tak mau ikut Nabi Muhammad, mereka kata Muhammad majnun. Dia kata Muhammad ni gila, sewel, mereng.
Dhimat ni dia mai pada tempat lain, dia mai ke Mekah, dia dengar cerita pasal Muhammad dan orang-orang yang ada di Mekah kata Muhammad ni gila. Faqala, kata Dhimat ni, law anni ra'aitu hadha ar-rajul la'alla Allah yashfihi ala yadayya. Dia kata kalaulah aku boleh jumpa dengan Muhammad yang pada kata gila ni, kalaulah aku boleh jumpa dengan dia, aku rasa aku boleh berubat dia bagi lega. Dhimat ni dia tak tahu lagi, dia tak pernah tengok Nabi Muhammad ni. Dengar orang cerita, orang duk cerita ni tuan-tuan macam kita lah, orang cerita pasal kita, kalau dia kawan kita, dia kata bagus pergi jumpa kawan yang memang duk tak suka kat kita, sebut nama kita, dengan dia hantam, dengan dia ludah, dengan dia pijak, dengan apa, dia kata ni tak boleh pakai ni orang dia kata. Nabi Muhammad pun sama, kalau pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar ni, dia lah yang kata Nabi Muhammad. Pergi jumpa Abu Jahal, dia kata ni tak boleh pakai, gila. Dhimat mai daripada luar, mai ke Mekah, pergi jumpa geng hak tak suka Nabi, hak tak mau beriman dengan Nabi. So bila tanya pasal Nabi Muhammad, dia kata Muhammad majnun. Dhimat tak tahu kepala ikong. Dia dengar, dia kata tak apalah, aku kalau boleh jumpa dengan Muhammad ni, orang duk bersembang nama dia ni merata dah. Tapi kesianlah dia gila. Kalau aku jumpa dia, dia kata boleh dia kata. Takat-takat nak berubat orang gila ni kerja aku. Dia kata la'alla Allah yashfihi ala yadayya. Mudah-mudahan dia ni baik dengan tangan aku. Qal, kata Ibnu Abbas, falaqiyahu. Allah bagi rezeki kat dia, dia jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Dhimat ni, ya Muhammad, inni arqi min hadhihi ar-rih. Bila orang kata dia ni lah Muhammad yang duk cerita tu, dia tengok Nabi. Dia pun pergi terus dekat Nabi. Dia kata, ya Muhammad. Dia kata, saya boleh jampi orang yang sakit. Kalau kata hang sakit, aku boleh jampi. Dia kata dekat Nabi. Wa inna Allah yashfi ala yadi man sya'ah. Dia kata, Allah dah bagi sembuh dengan tangan aku ni, ramailah. Siapa yang Allah kehendaki baik, baik dengan tangan aku ni. Fahallak. Dia tanya Nabi. So macam mana? Mau aku try. Dia nak berubat. Dia kata, Muhammad gila ni. Dhimat ni nak berubat, dia tak jahat tu dah, dia tak tahu apa. Dia kata Muhammad gila, dia nak berubat. Kesian, dia kata hang nama besar. Dia kata orang ikut hang pun ramai. Jadi kalau betul gila, mari kita settle bang gila ni. Dia kata dekat Nabi, fahallak. So macam mana? Nak ke try bagi saya berubat tengok? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab kat dia, Nabi kata innal hamdalillah. Nabi kata, sesungguhnya segala puji-pujian itu bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Yang kita puji Allah ni sehabis-habis puji, dan kepada Allah lah kita minta tolong. Man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah nak bagi hidayah, dia tak akan sesat. Wa man yudlil fala hadiyalah. Tapi siapa yang Allah nak sesatkan dia, tak ada siapa boleh bagi petunjuk kat dia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku nak saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan dialah Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya Muhammad, dia sendiri Nabi ini hamba Allah dan rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, dia kata. Qal, kata Ibnu Abbas, faqala a'id alayya kalimatika haula. Ni Dhimat ni yang kata nak tolong berubat Nabi, yang kata Muhammad gila ni, bila dia dengar ungkapan tadi ni, bila Nabi kata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh, dia dengar tu apa yang Nabi sebut, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dia dengar susunan perkataan yang Nabi sebut tu, dia jadi terpegun. Dia kata dekat Nabi, dia kata a'in alayya kalimatika haula. Dia kata, Muhammad, boleh ulang tak hak kata tadi tu? Fa'aadahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Nabi ulang 3 kali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi ulang dan Nabi ulang 3 kali. Qal, kata Ibnu Abbas, faqala, Dhimat kata, laqad sami'tu qawla al-kahana wa qawla as-sahara wa qawla asy-syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula. Dhimat kata, aku duk dengar macam-macam dah perkataan. Sama ada perkataan bomo,
ataupun perkataan asy-syu'ara, ahli-ahli syair, ataupun as-saharah, perkataan ahli sihir. Ucapan-ucapan mereka ni aku dah dengar macam-macam dah, tapi aku tak pernah dengar macam ni punya sedap. Ungkapan kata-kata yang sedap macam ni. Macam kita tuan-tuan, kita bukan reti bahasa Arab pun, tapi bila kena orang yang qari, yang baca Quran sedap ni, bila dia baca, dia jerap masuk dalam hati kita. Padahal kita bukan reti pun bahasa Arab. Pasal apa tuan-tuan? Pasal i'jaz ataupun mu'jizat yang ada pada Quran itu, dia masuk dalam hati kita. Kita dengar orang baca surah bang, tak sedap juga tu. Tapi kita dengar orang baca Quran ni, dia satu macam punya rasa dekat kita. Ini kan pula ungkapan kata-kata ini dikata oleh Nabi SAW. Masya Allah, masuk dalam hati Dhimat ni. Dia terlupa dah cerita dia nak jampi Nabi Muhammad. Dia terlupa dah cerita orang kata Nabi Muhammad majnun, gila, semua dia dah tak ingat dia. Dia kata dekat Nabi apa dia? Dia kata aku duk dengar macam-macam perkataan dah yang keluar daripada mulut Tok Bomo, yang keluar daripada mulut ahli sihir, yang keluar daripada mulut asy-syu'ara, daripada orang-orang yang menjadi penyair. Aku dah dengar macam-macam dah. Tapi hak ni lain macam, dia kata. 3 kali Nabi ulang, dia keluar di mulut dia, Masya Allah, aku tidak pernah dengar macam ni. Walaqad balaghna na'usal bahr. Aku ni, dia kata, bukan orang jenis duduk dalam kampung tak keluar. Aku ni keluar sampai lautan dah aku harungi. Dia kata, aku ni bukan jenis duduk bawah tepurung, bukan duduk dalam kampung aja. Aku ni bukan sahaja duduk merantau, bahkan aku dah naik kapal belah lautan pergi ke negara jauh. Aku dah pergi dah. Tapi macam ni punya sedap, aku tak pernah dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qal, kata Ibnu Abbas, faqala, kata Dhimat, hati yadak ubayya'ka 'ala al-Islam. Terus dia kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, tuan hulung mai tangan tuan. Saya nak bai'ah untuk masuk Islam. Tak payah cakap banyak. Dan tengok Allah Subhanahu wa taala, bila satu orang ni hati bersih, Allah bagi. Manusia ni kalau dia mencari kebenaran, Allah bagi. Selagi mana orang itu dia nak mencari kebenaran, Allah akan buka hati dia untuk dapat kebenaran. Tapi kalau dia daripada awal dia tak ada ingat nak cari kebenaran, dia ingat nak lawan Islam, dia tidak akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Manusia apabila dia lapangkan hati dia, dia ikhlaskan hati dia, yang dia nak ialah kebenaran, Allah akan bagi kat dia. Dhimat, dia tak ada apa ingat tak elok dalam hati dia. Dia tak ada ingat. Bila dia dengar macam tu, tak ada cakap banyak. Dia kata, huluk mai tangan. Tuan bagi mai tangan tuan. Saya nak bai'ah untuk masuk Islam. Qal, kata Ibnu Abbas, fabaya'hu. Maka dia pun bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus mengucap jadi Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala qaumik. Nabi kata dekat dia, Dhimat, Islam ni bukan untuk hang seorang, untuk kaum hang juga. Nabi kata kat dia ni mai daripada apa? Daripada Bani Azdin. Satu bani besar yang asal Yaman ni. Daripada berpecah, ada yang pergi ke Syria, ada yang sampai ke Madinah, ada merata dunia dah depa ni sampai. Dia mempunyai satu kelompok yang besar. Nabi kata dekat dia, hang jangan ambil Islam daripada aku ni habuan hang seorang, tapi hang make sure benda ni sampai kepada kaum hang semua. Qal, kata Dhimat, wa ala qaumi. Yes, dia kata, saya akan sampaikan Islam ni kepada kaum saya. Qal, kata Ibnu Abbas, fa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah. Ibn Abbas kata tak lama selepas itu Nabi ada hantar satu pasukan tentera kecil. Sariyah ni tentera kecil. Hantar untuk pergi satu tempat. Famarru biqaumih. Pasukan tentera yang Nabi hantar ni ada lalu kawasan kampung yang Dhimat ni duduk. Daripada lalu situ. Faqala sahibus sariyah lil jaysh. Bila lalu kampung yang Dhimat duduk ni, lepas ketua tentera yang Nabi hantar ni kata dekat tentera yang ada bawah dia, hal asabtum min haula'i syai'an. Bila lepas saja daripada kampung Dhimat, ketua tentera ni tanya, ni sahabat-sahabat Nabi ni, tadi masa kita singgah kampung tadi ni, adakah siapa-siapa terambil apa-apa di kampung tu? Adakah siapa-siapa pergi ambil apa-apa di kampung tu? Faqala rajul minal qaum, salah seorang daripada tentera ni kata, asabtu minhum mitharah. Saya ambil mitharah. Apa nak kata? Mitharah ni perkataan, tentu belajar fiqh taharah. Taharah ni maksud dia apa?
kebersihan, bersuci. Mitharah ni barang yang digunakan untuk cuci. Deterjen, sabun ke apa macam tu. Dia panggil mitharah. Dia kata tadi masa di kampung tu saya ada ambil satu mitharah, ada ambil satu barang cuci lah, sabun lah kita kata. Saya ada ambil seketui sabun. Faqal, kata ketua tentera ni, dia kata rudduha, ambil hantar balik. Dia kata, walau hang ambil itu satu benda tak ada nilai, tak ada harga, tak ada apa, rudduha, pergi hantar balik. Dia kata fa inna haula'i qaumun dhiman. Dia kata kerana itu adalah kampung dhiman. Dia pernah mai Mekah jumpa Nabi, masuk Islam di tangan Nabi. Ini kampung dia. Oleh kerana dia diberi kemuliaan oleh Nabi SAW, kita tak boleh ambil apa hak mereka punya. Walau yang ambil itu benda kecil, sabun, hampir hantar balik. Dia kata fa inna haula'i qaumun dhiman. Kerana mereka adalah kaum kepada dhiman tadi ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran. Satu, hidayah, petunjuk ni, ini kerja Allah. Allah yang bagi kat siapa, itu kerja dia. Bukan mudah tuan-tuan. Nabi nak bagi hidayah kepada pak menakan, tak lepas. Allah tak izin. Ada orang, Allah bagi kat dia. Dia tak usah sangat-sangat pun. Dia cuma buka hati dia untuk kebenaran dia. Allah bagi. Hidayah itu satu anugerah Allah yang tak ternilai harga dia. Satu. Yang kedua, kadang-kadang satu benda simple aja boleh jadi satu turning point dalam hidup sesetengah orang. Benda very simple. Tapi bagi orang yang tertentu, Allah jadikan benda simple tu perubahan dalam hidup dia. Satu orang, dia tak ada apa-apa. Dia bukan orang Islam, tapi dia jenis fikir. Hari ni orang mai bagi tahu kata adik-beradik dia meninggal. Tengok umur baru 35 meninggal. Dia fikir. Tak pernah dengar kata dia sakit. Dato' mai habaq mati. Selang 2 hari orang mai habaq pula, member satu kelas dengan dia pula meninggal. Ditanya mereka, awak dia sakit apa? Dia berkata tak sakit apa, tidur. Pagi bini nak gerak bangkit sembahyang, tengok tak ada dah. Benda tu dia duk fikir. Dia fikir, macam mana ni? Dia kata ni muda dengan tak ada sakit apa, macam mana boleh mati? Dia duk fikir. Dia pergi step yang kedua. Dia fikir lagi. Dia kata kalau hidup ni semata-mata hidup, makan, minum, cari kerja, cari duit sikit sebanyak sampai hari mati, dia kata tak menasabah. Allah bagi orang muda mati, Allah bagi orang sihat mati. Dia duk fikir benda tu. Benda sikit tu aja. Tapi ramai orang tak fikir, tapi dia fikir. Akhirnya dia mai kepada satu kesimpulan. Dia kata cerita hidup ni bukan cerita setakat kita hidup, kita kerja, kita cari duit, kita menikah, kita bagi makan anak bini. Bukan takat tu saja. Dia kata ni mesti ada cerita ni, mesti ada satu Tuhan yang doa atok benda ni semua. Dalam tempoh hidup kita diuji, kita ditengok kesabaran kita tara mana, keikhlasan kita dalam nak buat kebaikan macam mana. Dia duk fikir. Kerana tu Allah jadikan satu turning point, berubah hidup dia. Dia start nak pergi cari Islam. Dia start duk ambil buku bacaan tentang Islam. Dia baca. Dalam buku tu pula duk quote ayat Quran, duk quote hadis. Dia langkah setapak lagi, dia pergi cari Quran terjemahan. Dia baca, duk masuklah hati dia. Duk masuk. Kenal hadis pula, buka buku hadis pula, duk baca. Zaman lah pula ada internet, masuk YouTube, tengok ni speaker, orang hadap cakap di peringkat, dengar Mufti Meng duk cakap pasal Islam, duk dengar Ahmad Didat dulu cakap pasal Islam, dengar Dr. Zakir Naik cakap pasal Islam, duk masuk dalam hati dia. Lepas tu dia main kacau, dia jadi fikir tak sudah dan sebagainya. Dia kata hak ni kot yang aku duk cari tak jumpa selama ni, masuk Islam. Manusia ada yang jadi macam tu. Benda kecil bagi kita tiba-tiba jadi satu besar bagi dia sampai mengubah agama dia. Pengajaran yang ketiga, pengulangan boleh memberi satu impact pada hati seseorang. Dia ni tadi tujuan dia apa? Dia nak berubat Nabi. Pasal kata Nabi gila. Tiba-tiba Nabi kata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Dia dengar. Dia kata boleh tak repeat balik? Nabi ulang lagi sekali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Ulang lagi. Dia duk masuk. Impact pada hati dia. Yang keempat, dia kata orang Islam wajib memelihara nyawa dan juga maruah saudara seagama. Bila rombongan tentera tadi pergi kawasan Dhimat sudah masuk Islam.
Ketua tentera kata, ada siapa-siapa ambil apa-apakah di kawasan Rimat tadi? Seorang ni kata, ada, saya ambil satu sabun pergi bagi balik. Pasal apa? Pasal itu kawasan Rimat. Rimat sudah jadi orang Islam. Kita tidak boleh ambil hak dia secara salah. Gantak balik. Islam memelihara nyawa, maruah, harga diri, harta dan sebagainya milik saudara seagama.